Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bertemu pada halaman akhir daripada surah Al-Furqan, surah yang ke-25, untuk sama-sama kita menghargai apakah kesimpulan sambungan daripada sifat ibadur rahman yang disampaikan pada hari semalam, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safah, apa khabar? Sihat, alhamdulillah Ustaz ya. Kita di hujung surah Al-Furqan. Allah. Ya, subhanallah, ini satu kurniaan daripada Allah, dan kita akan melihat apakah kesimpulan ataupun ciri-ciri tambahan daripada ibadur rahman yang kita belajar semalam bersama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat. Mungkin kita bersama-sama untuk share, berkongsi pada hari ini. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman akhir surah Al-Furqan. Iaitu pada ayat yang ke-68 kita akan melihat kepada sambungan sifat sebagai hamba Allah Ar-Rahman sehingga ayat yang ke-76, di mana Allah memberikan ganjaran yang besar, dan sila beri perhatian kepada apakah sifat hamba Ar-Rahman ini. Dan pada ayat yang terakhir, Allah tidak peduli kepada orang yang tidak beribadah, apatah lagi yang mendustakannya, sebagai satu peringatan daripada Allah, pujukan kepada Nabi. Kalau mereka degil pada ketika mereka di Mekah, kalau terus degil, maka sebenarnya Allah tak kisah pun, ya, Allah tak kisah pun, tetapi mereka, orang-orang yang degil itu yang perlu kisah bahawa sebenarnya Allah Ar-Rahman memanggil, tetapi jangan sampai Allah menafikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang degil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan daripada ayat 68 hingga 71 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat menyambung My Quran Time baca faham amal, dan kita berada di hujung dah surah Al-Furqan. Sambungan daripada ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Kerana kita nak tahu apa yang melayakkan seseorang itu menjadi hamba Ar-Rahman yang dipuji ataupun yang sebagaimana diangkat dalam Al-Quranul Karim. Dan kita berada pada surah ayat yang sangat penting, akhir surah Al-Furqan. Jom saya sama-sama kita sebarkan rancangan kita My Quran Time, dan sama-sama jom kita baca terlebih dahulu untuk kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala menurunkan rahmat kepada kita. Insya-Allah selepas itu kita akan mencerahkan ayat-ayat ini insya-Allah. Baik, kita baca ayat 68 hingga 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 68 hingga 71 sebentar tadi untuk sama-sama kita melihat kepada apa pelajaran Ustaz ya daripada ciri hamba Ar-Rahman. Semalam kita sudah pun melihat beberapa ciri yang kalau kita kumpulkan, kalau menurut kepada Ibnu Ashur ada 11 ya, kalau ikut pada Imam Sya'rawi ada 12, Yusuf Qaradawi pun menyatakan ada 12. Jadi 11 atau 12 cara kita melihat memisah-misahkannya, tetapi yang pastinya sifat-sifat ini disambung pada ayat yang ke-68 ya, iaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, iaitu mereka ini tidak menyembah, tidak berdoa, tidak memohon kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik ya, tidak syirik, tidak bergantung kepada makhluk ataupun apa-apa sahaja sumber ideologi tentang permintaan, tentang sumber kasih sayang yang sebenar-benarnya kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting kerana hamba Ar-Rahman ini tahu bahawa Allah Ar-Rahman sudah pun memberi macam-macam kepada kita. Kita tahu dah perkara ini, jadi kita akan mohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yad'un ini maksudnya bukan sekadar seorang tetapi ramai. Jadi dia mengajak juga orang lain untuk jangan sembah, jangan doa, jangan minta kecuali yang paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri pertama dalam ayat ini. Seterusnya wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh satu jiwa, walaupun satu jiwa, kecuali yang dibenarkan, illa bil haqq ya. Kerana apa? Kerana ada bila bil haqq ini maksudnya Ustaz ni bila ada hukuman jenayah, kalau perlu qisas dan sebagainya, itu al haqq, itu ada kebenaran. Tetapi selain daripada itu dia tidak membunuh ya. Kalau tadi syirik, hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan manusia, ada satu lagi hubungan dengan manusia iaitu wala yaznun, mereka tidak berzina. Dalam surah Al-Isra Allah mulakan dahulu dengan wala taqrabuz zina, kemudian baru bercakap tentang jangan membunuh ya kepada anak dan sebagainya. Jadi nak ceritanya bahawa bunuh dan zina ini adalah dua dosa besar, kesan daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak kisah kepada Allah dia sanggup untuk membunuh. Orang yang tak kisah pada Allah dia tidak kisah untuk terlibat dengan zina. Dan sebenarnya perbincangan sekarang Ustaz ya, ada yang kata bahawa rasuah ya. Rasuah sebenarnya dia menghala kepada boleh bunuh orang, dia boleh simin orang pun boleh ya, dan dia boleh bagi dia perempuan dan boleh menghalalkan kepada zina. Itu sebabnya ada setengah ulama dia kata bahawa kalau katakan bunuh ini boleh sampai gantung, orang yang terlibat dalam rasuah kalau dah memang dikaji sampai dia menghalalkan pada pembunuhan, pada perzinaan, orang ini pun sepatutnya ada ijtihad yang mengatakan kena gantung.
Disebabkan apa? Rasuah ini dia bukannya sekadar RM1 RM2 ya, tetapi dia memberi kesan yang besar kerana dia tidak kisah, dia nakkan daripada manusia bukannya daripada Allah untuk menjadi kaya RM1 ataupun kaya RM2. Dan seterusnya Allah menyatakan di hujung itu, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang buat perkara itu, yaf'al ini maksudnya ialah buat tanpa sedar. Ya, tanpa sedar ini maksudnya dia tidak betul-betul baiki niatnya kepada Allah. Kadang-kadang dia ikut-ikut, kadang-kadang dia tidak ada ilmu, kadang-kadang dia ada ilmu tapi mengikut perasaan, maka ini digelar sebagai athama. Ini adalah dosa yang besar. Kepada seorang hamba sepatutnya dia akan rasa saya bimbang daripada terlibat perkara ini, dan kalau pernah terlibat, Allah kata bahawa yudha'af lahul azab, mereka akan digandakan azab pada hari kiamat dan dikekalkan fihi muhana, dengan kehinaan. Mengapa digandakan? Kerana orang-orang ini dia sudah pun dia mengetahui pasal Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini sudah tahu bahawa nafs ataupun jiwa manusia ini amat berharga, tetapi mereka tetap juga untuk membunuh ataupun tidak menghargai nyawa walaupun satu manusia. Dan yang ketiganya adalah kerana mereka yaznun. Bila bercakap tentang yaqtuluna nafs ini, bunuh ini adalah kita jenayah secara fizikal, tetapi yaznun adalah jenayah secara spiritual. Dia akan mematikan hati, dia akan mematikan perasaan ghairah di dalam seseorang individu, dalam sebuah masyarakat. Jadi apakah ada peluang untuk kembali balik kalau katakan terlibat dengan perkara-perkara ini? Ada peluang tak? Allah cakap pada ayat yang ke-70, kita nak baca sekali lagi, rupa-rupanya masih ada peluang daripada Ar-Rahman. Masih ada peluang. Syaratnya apa? Syaratnya peluang itu perlu digunakan ketika kita masih dipinjamkan nafas, Ustaz. Ya, kalau ada di kalangan rakan-rakan kita yang kata saya ni dah terlibat dengan sembah kubur, ya, pakai tangkal, saya ni pernah mandi safar, ya, itu tandanya dia yad'una ma'allahi ilahan akhar, ataupun dia pernah terlibat dengan komplot, ya, pembunuhan ataupun perzinaan. Allah memberi harapan. Syaratnya kita baca daripada ayat yang ke-70. Silakan Ustaz. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri peluang, Ustaz, harapan kepada kita untuk kita kembali kepada jalan ataupun kembali kepada landasan yang sebenar. Itulah kita baca dulu pada ayat yang ke-70 dan Ustaz Fas akan cerahkan lagi sekali lagi insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir illa man taba wa aman illa وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Surah Al-Azim, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta membuat kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perbincangan tentang ayat ini, Ustaz, ya, sebenarnya orang yang buat silap kemudian dia bertaubat, dia bukan sekadar dia jadi orang baik, dia jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Ini adalah betapa Allah ini Ar-Rahman. Apa syaratnya? Yang pertama ialah mereka ini bertaubat. Apa maksud bertaubat? Kembali balik kepada apa yang Allah serukan, iaitu jangan menyeru ataupun yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak mensyirikkan Allah.
Kalau selama ini dia kata bahawa saya tak perlu saya tak perlu untuk sembahyang, ataupun saya ini perlu melakukan minta daripada tok nenek nak masuk hutan contohnya. Perkara-perkara itu bila dia kembali kepada ajaran asal, iaitu sebenarnya saya minta perlindungan daripada Allah. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim contohnya, ataupun membaca doa yang ringkas yang boleh kita faham, minta perlindungan terus pada Allah, ataupun dia bertaubat daripada terlibat dengan jenayah bunuh. Kadang-kadang dia tak bunuh, tetapi dia mengiyakan, dia membantu, dia menyuruh ke arah pembunuhan jenayah itu. Maka kalau bertaubat yang pertama, yang keduanya dia perlulah beriman. Dia kembali kepada Allah, dia baiki iman, kerana iman inilah yang menyebabkan kita tahu saya buat ini bukan kerana manusia, tapi saya buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman, dan iman itu perlu dibuktikan dengan wa'amila amalan salihah, iaitu dia mengerjakan perbuatan yang betul-betul islah, yang membaiki lagi daripada apa yang telah dia buat. Maksudnya dia jauhkan diri daripada orang-orang yang bercakap pasal nak bunuh ataupun berzina ataupun perkara-perkara syirik, baca Quran dan pingi kepada orang-orang yang baik. Maka Allah kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Subhanallah Ustaz ya. Segala keburukan-keburukan yang dia buat dulu, dia banyak komplot, guna masa membazir untuk berbincang perkara-perkara yang tidak bermanfaat sebentar tadi, syirik, zina dan juga membunuh tadi itu, Allah gantikan masa itu, segala amalan dia itu dengan kebaikan. Tukar Ustaz, tukar. Jadi ada yang tanya bahawa kalau macam tu baik jadi tak berapa baik. Bukan begitu ya. Ini sebenarnya apabila kita dah buat baik, teruskan kebaikan, Allah akan beri ganjaran. Tetapi kalau katakanlah ada yang kata bahawa saya ni 60 tahun, 50 tahun memang teruk hidup saya, tapi sekarang ini saya nak bertaubat, saya nak beriman dan saya akan buat amal soleh, saya akan derma, saya akan baca Quran, kempen Quran, terus saya cover up balik, nak tutup balik. Sebenarnya Allah kata kamu ada peluang. Di mana Allah bagi ganjaran itu di akhirat. Cuma di dunia ini kalau ada balasan kepada orang yang syirik ataupun membunuh, kalau katakan kena penjara Ustaz ni, kalau dalam Islam kalau qisas dia kena qisas mati, dibunuh balik semula, ataupun yaznun dia akan dipukul ya ataupun direjam, maka jenayah ataupun balasan di dunia itu dia kena ambil. Di dunia kena ambil. Pada zaman Rasulullah ada seorang wanita yang minta pada Rasulullah untuk direjam. Pasal apa? Pasal dia terlibat dengan zina ini. Di dunia bila dia sudah melalui hukum jenayah tersebut, dia punya hukuman dia, maka di akhirat nanti Allah kata semua masa dia yang teruk tersebut Allah gantikan dengan kebaikan. Di dunia kena ikutlah peraturan, bukannya kata kalau macam tu saya nak lari ke negara lain, saya tidak mahu dihukum pasal saya rasa bahawa saya akan diampunkan Tuhan. Tidak. Ya, dia mestilah mematuhi segala hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran. Persoalannya ialah di negara saya contohnya tak ada hukuman itu Ustaz. Kena denda RM2,000 saja, macam mana? Yang itu kita serahkan pada pemerintah untuk menanggung apakah kesan daripada tidak melaksanakan hukum dalam Al-Quran. Itu pemerintah yang bertanggungjawab. Kita cuba untuk bertaubat. Taubat bagi seorang manusia ialah dia ikut hukuman yang ditentukan Quran, tapi kalau tak ada, itu pemerintah tanggung. Dan bagi orang itu dia terus beriman, beramal soleh, Allah kata wa kanallahu ghafurur rahima. Masya-Allah. Allah akan ghafur, itu Allah akan tutup segala kelemahan dia itu tadi ya. Kalau katakan saya pakai face shield ni, nampak muka saya Ustaz ya, kalau pakai face mask tu tak nampak. Sebenarnya bila Allah bagi ghafur, Allah bagi kita mighfar, topeng. Orang tak nampak siapa sebenarnya kita yang penuh dengan dosa tersebut, Allah akan tutup. Dan lepas itu apa jadi? Rahimah. Allah sayang seperti mana sebelum kita 20-30 tahun berbuat keburukan itu. Inilah Allah ya. Allah cakap sekali lagi pada ayat 71, wa man taba wa amila salihah. Siapa yang bertaubat, beramal soleh. Iman dah dikeluarkan di sini. Maksudnya taubat, terus berbuat amal baik, terus baiki, tak nak campur lagi kepada perkara-perkara tak baik. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Mereka itu Allah iktiraf sebagai mataba. Di dalam Quran ada taba Ustaz ya. Taba ada istilah taub, ada taubatan dengan mataba.
Kalau taub ini paling rendah taubat. Kalau taubatan lebih tinggi. Mataba ini Allah kata betul-betul kamu ini bertaubat. Allah yang iktiraf pasal kamu ni bukan main-main. Bukan yang taubat pagi petang sambung balik. Ya, bukan hari ni taubat besok rasa macam saya nak ulang balik kot. Okey, itu bukan mataba. Mataba ini satu tahap yang tinggi membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu dha'afa, iaitu Allah menggandakan. Kalau katakan seseorang itu berbuat dosa yang disampaikan pada ayat yang ke-68, Allah gandakan azab, tetapi kalau dia bertaubat, Allah gantikan segala masa usianya bersama dosa itu menjadi kebaikan. Kerana apa? Kerana dia berbuat 3 syarat. Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, beriman, menguatkan iman dengan Al-Quran, dan yang ketiganya sudah tentu dia membaiki amal setiap hari. Dia jumpa orang-orang soleh, tak nak lagi cari kawan-kawan lama yang ada lama-lama tu dia block, dia delete, dia keluar daripada grup tersebut. Kali ini grup-grupnya itu penuh dengan Al-Quran, penuh dengan solat, dengan majlis-majlis kebaikan. Itu petanda penting tuan-tuan boleh semak dalam diri kita. Kalau itu yang berlaku, telefon ini penuh dengan perkara-perkara kebaikan, rupa-rupanya Allah kata fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ayat yang ke-71 kita baca sekali lagi, tetapi bila kita masuk ke round kedua kita nanti. Kita rehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan disusuli dengan amal-amal salih, melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Maka mudah-mudahan kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah bertuah dan beruntungnya orang-orang yang Islam, dia boleh terus direct bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan Ustaz Fas, orang tanya seorang syekh tu, saya teringat perbualan tu. Macam mana Syekh, saya banyak melakukan dosa, jadi saya rasa macam malas nak bertaubat. Saya nak tunggu last saya buat dosa baru saya nak bertaubat. Lalu Syekh tu kata begini, setiap kali kamu kalau takdir kamu buat dosa, janganlah buat. Tapi kalau kamu buat dosa, bertaubat. Buat dosa lagi, taubat. Boleh jadi kamu taubat yang kelima, keenam, sebenarnya kenikmatan buat maksiat tu dah hilang sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Ustaz Fas ya, itu istilah tadi yang istilah taubah, kemudian taubatan, ya, dan juga mataba. Dia awal tu kita bertaubat itu dia mungkin tahap taubun kan, tapi lepas tu taubatan, lepas tu dia akan jadi mataba. Allah je yang tahu sebenarnya kita di tahap mana, tapi jangan putus asa untuk kita mencapai tahap mataba. Masya-Allah. Baiklah, bersama-sama kita memperbanyakkan taubat kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kalau kita buat dosa tidak menjadikan kita sombong. Mana aku banyak dosa. Ada orang dia tak rasa dia buat dosa, jadi dia terus rasa dia tak pernah buat dosa, jadi dia sombong. Tapi betul. Kalau orang buat dosa kemudian dia kembali kepada Allah, dia tunduk patuh, Allah Taala sangat-sangat menyukai dan menyayangi. Baik, alhamdulillah, kita ambil sikit tajwid pada hari ini. Masih lagi berkenaan dengan hukum ra, ra yang mana keadaan yang dibaca dengan tebal. Nanti kita akan masuk ra macam mana keadaan nipis pula bagaimana. Sekarang kita masuk ra yang keadaan dibaca tebal. Kita lihat di slide kita yang mana hukum ra yang kadang-kadang tebal dan nipis ini, maka huruf ra yang kita nak bicarakan adalah huruf ra yang dibaca dengan tebal. Apa keadaan dia? Iaitulah huruf ra yang sakinah.
iaitu ra yang mati kerana wakaf. Okey, ra tu dimatikan sebab kita wakaf di hujung tu. Ada huruf ra. Maka huruf kita tengok huruf sebelum ra itu. Sebelum ra itu juga huruf yang mati selain daripada huruf ya. Dan mana huruf sebelum ya itu juga berbaris dhammah di depan. Contoh, kita tengok contoh dulu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ilan nur. Ra tu dimatikan. Walaupun ra tu baris bawah kan, tapi bila matikan jangan tengok ra tu baris apa. Sebab ra baris bawah memang kena baca nipis. Tapi bila kita wakaf, ra tu dah dimatikan. Tengok sebelum ni, kalau ada waw yang mati ataupun huruf apa saja huruf selain daripada ya. Tengok pula sebelumnya, kalau ada huruf tu berbaris di depan, maka dibacakan ra itu dengan tebal. Ilan nur, dibaca dengan tebal. Juga contoh yang kedua, fa innal insana kafur, dibaca dengan tebal. Boleh apa ni? Lihat apa ni, boleh dekatkan apa ni, kaca TV dekat wajah saya supaya saya nak contohkan kepada penonton-penonton. Ilan nur, itu bacaan yang tebal. Nur, jangan baca begini. Nur, itu nipis. Kafur, itu contoh yang salah. Ra yang dibaca tebal, yang mana sebelum dia ada huruf yang mati dan sebelumnya huruf yang berbaris di depan. Kita bacaan tebal macam mana bunyinya? Ilan nur kafur. Begitu contoh yang dibaca dengan tebal. Jangan kita terlalu melampau kerana nak tebal, dan jangan kita menipiskan pula ra itu. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, bersama kita untuk melihat kepada huruf ra sebentar tadi Ustaz ya. Jadi alhamdulillah, moga-moga kita dapat bacaan yang terbaik, dan kita nak meneruskan kepada ciri hamba Ar-Rahman di dalam ayat yang ke-72 ya. Kita nak menyambung, kalau kita lihat daripada ayat yang ke-71 tadi itu, mataba itu orang yang benar-benar bertaubat ya. Apakah benar-benar orang bertaubat? Sambungan ciri-ciri hamba Ar-Rahman seterusnya ini ada clue kepada kita bagaimana nak memastikan bahawa kita ini jauh daripada perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang syirik tadi itu, dan menuju hamba Ar-Rahman. Kita menyambung daripada ayat 72 hingga 77, kesimpulan akhir surah Al-Furqan. Baik, alhamdulillah, jom kita terus sambung apa lagi ciri-ciri ibadur Rahman. Kita nak contohi perkataannya, nak contohi perbuatannya yang menjadikan seorang tu ibadur Rahman. Kita baca ayat yang terakhir bahagian muka surat 366 daripada ayat yang ke-72 hingga ayat 77. Nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها
فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 72 hingga 77 untuk sama-sama kita menyambung kepada apakah tanda taubat yang sebenar-benarnya dalam hidup kita sebagai hamba Ar-Rahman. Kita ingin pastikan bahawa diri kita adalah insan yang taubatan dan menuju kepada mataba, taubat yang sebenar-benarnya yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang seterusnya pada ayat 72, walladzina la yashhaduna zur, iaitu mereka tidak memberi kesaksian palsu, tidak bercakap perkara-perkara palsu ataupun yang tidak benar. Dan ini adalah perkara yang penting pada zaman ini, pada zaman media sosial, di mana ada orang Ustaznya belum apa-apa lagi dia sudah viralkan berita-berita palsu. Sebenarnya itu bukan ciri hamba Ar-Rahman, kerana hamba Ar-Rahman tahu bahawa kesaksian palsu, kita menyebarkan berita tidak benar, ataupun kalau di mahkamah itu kita cakap saya memang saksikan dia, saya yang tengok dia, tetapi sebenarnya saya tidak menyaksikan perkara tersebut, perkara-perkara jenayah dan sebagainya, maka itu adalah kesaksian yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengapa orang sanggup berbunuh, mengapa orang sanggup syirik ataupun terlibat dengan perkara dosa besar yang lain? Kerana kesaksian palsu, suka menipu, suka viralkan perkara-perkara yang tidak betul. Jadi kaedah pemikirannya itu tidak salama, sebagaimana ciri pertama ibadur rahman yang kita bincang semalam. Dan seterusnya ialah wa idza marru billawi marru kirama, apabila dia lalu kepada program-program tak baik, ya, dia akan beransur daripada tempat itu dengan cara yang penuh kehormatan, tidak marah-marah, tidak menghina orang, tetapi dia tidak mahu bersekongkol dengan perkara yang tidak baik. Orang nak mengumpat, orang nak buat fitnah, konsert yang tidak bermanfaat, semuanya dia lalu dan dia tidak akan bersama dengan tempat ini. Kenapa? Kerana ia akan mencetuskan dosa-dosa yang seterusnya. Mungkin awalnya kecil, tetapi lambat laun dia akan menjadi besar. Ayat yang ke-73, ciri hamba Ar-Rahman seterusnya adalah walladzina idza dzukiru biayati rabbihim, bila diingatkan ayat-ayat Tuhannya, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dia tidak tunduk dalam keadaan pekak dan juga buta. Apa maksudnya? Maksudnya ialah dia tidak acuh tak acuh. Bila ayat Quran ada, dia dengar betul-betul. Bila ada sesuatu tazkirah, dia dengar betul-betul. Dia tak cakap bahawa alah saya dah dengar dah perkara ni, ataupun tak apa, ini tazkirah saya berapa ribu kali dah saya dengar dekat YouTube, dekat mana saya dah banyak ceramah yang saya dah dengar. Dia tidak bercakap begitu. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa kandungan perkara itu adalah ayat rabbihim. Ini datang daripada Tuhan dan dia tidak memperkecilkannya. Perkara yang pertama, dia tidak pekak kepada ayat-ayat Allah. Wa umyana, iaitu mereka ini tidak buta. Tidak buta, ya. Pada ayat yang ke-73 ini maksudnya ialah mereka ini tidak menutup kefahaman mereka daripada perkara yang betul. Ustaz, ya. Apa maksud buta? Kadang-kadang kita memanglah mata kita celik. Tetapi bila Allah kata bahawa jangan syirik, bila dia dapat ayat Allah itu, dia tukar perspektif dia. Saya ni mesti tidak syirik, jangan lagi ikut cara lama. Saya perlu menghargai akhirat, bukan sekadar tengok perkara dunia. Tetapi kalau orang buta mata hati yang dinyatakan wa umyana ini, dia tengok bahawa apa yang saya buat ini dah betul dah. Kan? Saya tengok bahawa dunia ada duit, saya kejar je lah. Tetapi bila dia tengok dalam keadaan ayati rabbihim, cermin matanya, kanta dia itu sudah bertukar. Dia melihat dalam keadaan macam mana duit yang saya ada ini mesti saya gunakan untuk saya laburkan mendapat akhirat saya bila sampai di akhirat nanti. Itu cara pandang orang yang dicirikan, diistilahkan sebagai hamba Ar-Rahman. Dan kemudian apa lagi sifatnya di hujung itu, ayat 74.
Kita nak ulang balik, ini adalah doa daripada seorang hamba Ar-Rahman. Bila selalu menjaga amalan, bila tak bersekongkol dengan perkara-perkara yang zur, yang palsu ataupun yang la'un, yang sia-sia, kesannya dia daripada hati yang bersih keluar satu doa. Apakah doanya itu? Ayat 74 kita baca sekali lagi, Ustaz. Baik, jom kita baca ayat 74. Terima kasih Ustaz Dr. Fazrul. Kita nak baca ayat 74 yang selalu kita dengar sebenarnya. Jom, tapi kali ini kita nak baca, kemudian kita nak cerahkan apa yang dimaksud ke isteri zuriat turunan kami, qurrata a'yun tu, perkataan qurrata a'yun, kemudian adakah pemimpin orang-orang yang bertakwa itu. Jom kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ada dua perkara dan dua perkara. Dua perkara itu apa? Kita selalu berdoa agar Allah berikan hadiah. Hablana ini ya daripada perkataan hibah, sebagai satu hadiah. Ya Allah, berikanlah hadiah besar kepada kami, iaitu yang pertama azwajina, pasangan kami. Kalau seorang isteri, dia doakan dapat suami. Kalau seorang suami, pada isterinya. Kalau orang belum berkahwin, dia doakan Ustaz juga. Dia doa, kalau boleh nanti ya Allah, bukan kalau boleh, ya Allah, tolong bagi hadiah pada saya ya Allah, berjumpa dengan pasangan saya yang menjadi qurrata ayun. Yang pertama pasangan. Yang kedua adalah zurriyatina, iaitu bukan sekadar anak kami tetapi cucu cicit kami ini adalah qurrata ayun. Apakah maksud qurrata ayun? Dia kalau qurrata ayun Ustaz ya, dia kalau orang-orang di negara Arab itu, bila dia dia suka sampai mengalir air mata. Itu qurrata ayun. Ya, suka sangat sampai mengalir air mata. Bukan pasal sedih ke marah ke sampai mengalir air mata. Itu bukan. Ini qurrata ayun, ini penyejuk mata. Jadi apa maksud penyejuk mata? Apa yang kita lihat dalam ayat ini sebenarnya bercakap tentang pasangan zuriat yang melakukan kebaikan, Ustaz. Dia puncak kepada kebaikan itu bila kita dah selalu suruh anak kita sembahyang, tapi satu masa Ustaznya kita tengok dia tak kita suruh sembahyang, dia sembahyang. Subhanallah. Ya, pasangan kita, isteri, suami kita tak ada suruh apa-apa tapi dia buat baik. Maka inilah yang dinamakan sebagai qurrata ayun, puncaknya. Ya, kalau katakan kebaikan itu dalam bentuk akhlaknya yang mulia, tolong maknya, tolong ayahnya, ya, si suami tolong si isteri tolong si suami, maka inilah yang dinamakan sebagai penyejuk mata. Dia lawan kepada ni pemanas mata lah Ustaz. Ya, balik rumah tak solat lagi, main game, tidak kemas rumah, kemudian tak baca Quran, itu pemanas mata. Pemanas mata. Ya, kalau katakan balik rumah masih lagi bersepahnya, anak tak kemas, ya, ataupun si suami pun tak kemas, si isteri pun tak masak lagi, ini pemanas mata, ya. Maka kita doa perkara ini, ibadur rahman, satu doa ini kita minta, maksudnya mungkin tak jadi lagi Ustaz. Kadang-kadang kita tengok anak kita tu memanaskan mata, cepat-cepat kita doa yang ini. Jangan pula waktu kita doa tu tengok panas mata, ini bukan anak saya kot. Ya, itu satu anak kan. Kalau katakan isteri macam mana pula? Lain macam kan. Kalau katakan doa-doa rasanya macam dia ni tak menyejukkan mata. Kena cari yang menyejukkan mata. Itu lain pula. Bukan. Kefahamannya ialah apabila kita doa ini, kitalah yang menyejukkan mata dahulu. Kita ada Tuhan, Rabbana, ya, Tuhanku. Ya, bila kita jumpa anak kita tak kemaskan itu, kita tahu ini istilahnya jahilun, kan. Dia tak tahu, mungkin dia terlupa ke dia leka ke. Jadi kitalah yang akan balas dengan
dengan salama, ya. Jadi ini cara bagaimana kita mengaitkan ciri hamba Ar-Rahman yang pertama yang kita belajar semalam dengan ciri ke-11 yang kita tengok paling hujung ini. Dapat kita beramal dengan doa ini, Allah kata balasannya ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfah. Allah akan membalas dengan al-ghurfah. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab moden, ghurfah ini ustaz ialah bilik kecil. Studio kecil je. Kita kalau sewa bilik dekat Shah Alam tu studio 200-300 ringgit. Tetapi al-ghurfah dalam istilah bahasa Arab yang asal adalah satu tempat yang amat luas, yang amat tinggi, ceilingnya amat tinggi. Dia lebih kurang macam penthouse ustaz. Dia tempat yang amat sampai besar, tinggi, mewah. Ini yang Allah janjikan kepada siapa? Bima sabaru, dengan kesabaran melaksanakan 11 perkara ini, wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalama. Subhanallah. Mereka akan disambut oleh apa? Penghormatan, tahiyah dan juga kesejahteraan. Orang jumpa assalamualaikum saja ustaz di syurga nanti, ya. Dan bila cakap tentang salam tahiyah ini, biasanya kita bagi salam kepada orang yang kita kenal. Cuba bayangkanlah nanti yang bagi salam pada kita ustaz ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa lagi? Orang-orang ulama-ulama yang tersohor yang kita tak pernah jumpa, Imam Bukhari contohnya. Kita boleh bagi salam, dia pun bagi salam kepada kita, dan ini adalah kelab orang baik. Kelab orang baik, walaupun asalnya di dunia tidak baik, tetapi akhirnya dia mengamalkan 11 ciri daripada surah Al-Furqan ini, Ibadur Rahman, dia dapat ganjaran ini, ya. Dan ini kekal. Allah kata pada ayat yang ke-72, kekal di dalamnya, hasunat mustaqarran wa muqama. Ini adalah tempat yang sebaik-baik mustaqar, tempat rehat, tetapi bukan sekadar tempat rehat, wa muqama. Ini adalah tempat bermukim yang kekal selama-lamanya. Maksudnya ialah kalau kita nak mustaqar dekat satu syurga ustaz, ya. Lepas tu rasa macam saya nak ubahlah, pergi ke tempat lain, syurga juga. Pergi tempat lain, syurga juga. Kalau di dunia ini mustaqar ini mungkin RNR, kat sini tak sedap makanan, kita pergi RNR lain. Tapi di akhirat nanti RNR kita, mustaqar kita itu pergi ke tempat lain, RNR itu masih best. Itu menyebabkan kita nak muqama, berada di tempat itu, tapi kita boleh berpindah kerana tempatnya amat luas. Inilah peringatan daripada Allah. Di hujung ini Allah menyatakan, kalau segala tawaran ini kamu tidak berminat, Allah kata aku tidak perlukan kau. Ini Allah kata pada ayat yang ke-77, di mana faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama, kamu mendustakan tawaran daripada Allah, maka azab pasti menimpa kamu. Ini templak kepada orang-orang yang tidak mahu kembali kepada Quran, tidak mahu menjadi hamba Ar-Rahman. Kita lihat resolusi pada akhir ini insya-Allah. Yang pertama, elakkan menyembah atau memohon selain daripada Allah sebagai tempat mutlak dalam hidup kita. Yang kedua, sentiasa bertaubat agar Allah gantikan keburukan yang kita laksanakan itu dengan kebaikan, dengan taubat mataba yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, sentiasa respon kepada ayat-ayat Allah, jangan buat-buat tak dengar, jangan buat-buat tidak mahu mengubah cara kita melihat dunia, kerana ini adalah tawaran Allah untuk kita mendapat penthouse, ghurfah, tempat yang luas di syurga nanti insya-Allah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna du'aana, Allahumma taqabbal minna qira'atana, Allahumma taqabbal minna taubatana, innaka antas samiul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, ya Allah, terimalah tadabbur kami, amalan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah taubat-taubat kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, bersegera melakukan meminta keampunan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami keampunan, ya Allah, daripada taubat yang nasuha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kepada kami pasangan-pasangan dan juga zuriat keturunan kami yang menjadi penyejuk mata hati-hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amalan kami, ampunkan dosa-dosa kami yang telah lalu, ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, dan kita doa pada Allah Subhanahu taala kita diizinkan menjadi hamba Ar-Rahman. Inilah perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana dengan Al-Quran, dengan Al-Furqan yang kita perjuangkan, tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung ini, dan tabung ini kita nak manfaatkan membina masyarakat hamba Ar-Rahman yang mereka ini ada akhlak yang baik, dan mereka ini adalah individu yang sentiasa menjaga akhlak, menjaga integriti, tidak terlibat dengan rasuah, kerana ia akan membawa kepada lebih banyak jenayah pembunuhan dan banyak malapetaka kepada negara ini. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini jam 10 malam dan pagi esok 6 pagi, dan kita akan melihat surah baru, surah Asy-Syu'ara pada hari esok. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.